Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini kita akan bersama dengan Syria Care, di mana kita tahu Syria Care adalah merupakan badan NGO yang banyak membantu saudara-saudara Islam kita terutamanya berada di Syria. Hari ini agenda kemanusiaan Syria Care, saya bawakan anda semua hari ini di studio. Kita ada ahli jawatan kuasa Syria Care, Profesor Madya Dr. Muhammad Azrul Azlan Abdul Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Dewi? Baik, Alhamdulillah. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini kita nak bawa Syria Care kan, doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan kepada kami, dan saya difahamkan doktor pernah menyantuni, pernah bersama-sama dengan pelarian Syria, bersama dengan Syria Care pada Ramadan yang lalu. Mungkin keadaan di sana lain untuk kita melihat di kaca TV. Mungkin doktor kongsikan pengalaman ketika berada di sana, doktor. Baik, terima kasih Dewi, semua penonton TV Al-Jurah. Saya nak jawab soalan ni dengan dua perkataan. Okey, Masya Yang Allah. pertamanya teruja, Okey. yang keduanya adalah insaf. Allah Akbar. Teruja kenapa? Dia tak sama. Kita melihat di gambar, di YouTube, Ya. okey, melalui video, dengan kita melalui pengalaman itu sendiri. Betul. Jadi bila berjumpa dengan mereka yang berada di sana, dia membawa kepada yang kedua, iaitu insaf. Okay, saya nak bawa contoh pengalaman saya di sana. Ketika mana kita sampai di Lubnan, okay, satu pengalaman yang saya rasakan sangat memberikan kesan kepada jiwa saya. Kenapa? Kami melawat di sekolah pendidikan khas Balsam di sana. Sampai di sana, kami disambut dengan satu nyanyian nasyid. Allahu Akbar. Mula gembira. Tapi bila kita masuk ke situ, yang menyanyikan lagu tersebut adalah anak-anak yang buta matanya, tidak ada kaki, tidak ada tangan. Mereka menyambut kita dalam keadaan gembira, walaupun keadaan mereka sangat-sangat menyayat hati kita yang melihatnya. Ini perkara yang saya rasakan membuka minda saya apabila berada di sana. Satu misi yang menjentik hati saya supaya aku kena bantu mereka yang berada di sana. Itu antara perkara penting yang saya rasakan kita nak bawa dalam Syria Care ini. Menghayati peranan kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, bukan sekadar membantu mereka yang berada di dalam negara, tapi mereka yang berada di luar sana juga perlu diberikan perhatian. Itu antara perkara yang saya rasakan kalau kita berada di sana, pengalamannya sangat-sangat berbeza. Ya, Masya Allah. Dan satu lagi saya kongsikan juga, di mana seorang lelaki nama dia Khalid di sana tidak berkaki disebabkan bom yang terkena pada badannya, kakinya terpaksa dipotong. Jadi saya tanya kepada dia, apakah kekuatan engkau melalui kehidupan dalam keadaan begini? Jawapannya satu, Ya. Allah. Allahu Akbar. Dan di bibirnya hanya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bagaimana kita nak rasakan di Malaysia ini dengan nikmat yang banyak, kan, pelbagai makanan, juadah dan sebagainya, tapi mereka di sana menderita, terutamanya dalam musim sejuk. Tidak ada pakaian yang mencukupi, makanan yang sangat terhad, dan saya rasakan ini perkara yang perlu kita sebagai rakyat Malaysia bantu mereka yang memerlukan. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau kita dengar pun kita rasa macam menghayati, sebab apatah lagi kita berada di sana. Allahu Akbar, mereka sangat memerlukan bantuan kita kan, doktor. Jadi Dr. Syria Care ada melaksanakan projek perumahan pelarian iaitu Wakaf Kampung Malaysia di Al-Bardakli, Syria. Mungkin doktor boleh kongsikan melihat peranan Syria Care dan juga masyarakat Malaysia khususnya dalam projek ini, dalam kembangan ini. Baik, Dewi, projek Wakaf Kampung Malaysia ini dengan tagline ya, dari kemah ke rumah. Okey. Okey, ini satu projek yang dijalankan oleh Syria Care, membina sekarang ini terdapat 272 unit rumah. Okey. Membantu masyarakat di sana yang sebelum ini berada dalam kemah-kemah yang sangat dhaif. Jadi peranan Syria Care bawa juga masyarakat Malaysia, sumbangan yang ada itu dibawa ke sana, membina rumah yang kita katakan sempurna. Ya. Ada sistem air, ada sistem kumbahan, ada elektrik, dan juga di sana terdapat prasarana yang membolehkan mereka untuk melangsungkan kehidupan. Contohnya apa? Contohnya ada sekolah, ada klinik, ada masjid. Ini antara prasarana yang dibina untuk membantu mereka melihat, merancang perjalanan kehidupan mereka mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun ataupun 20 tahun akan datang. Ini antara perkara saya rasakan
kita boleh ambil ruang kot, Dewi. Masya Sebab Allah. kita masih ada 2,360 slot wakaf. Okey. Dan satu slot hanya RM100 sahaja. Allah. Cuba bayangkan RM100 yang kita sumbangkan dapat menjadi saham kita di akhirat nanti. Betul, Masya Allah. Walaupun sumbangannya kecil, tetapi ini antara yang disebutkan sebagai sedekatun jariyah yang menjadi saham kita di akhirat nanti. Apa sangat RM100 berbanding apa yang kita akan dapat di akhirat nanti, kan? Allahu akbar, tak Allahu ternilai Akbar. sebenarnya kan, Betul, masya-Allah. Jadi kan mungkin doktor boleh kongsikan kepada kami juga, tadi doktor ada sebut mengenai pendidikan, kan, aspek pendidikan. Jadi kenapa sebenarnya aspek pendidikan ini penting untuk mungkin terutamanya kepada kanak-kanak Syria? Kalau kita melihat Matlamat Pembangunan Lestari, SDG, yang dibawa oleh PBB, salah satunya adalah pendidikan berkualiti. Ya, betul. Jadi ini antara agenda utama dunia pada hari ini, melihat bagaimana no child left behind. Kita tak nak anak-anak kecil ini yang mereka ada kebolehan untuk belajar tetapi terpaksa melalui satu pengalaman yang sangat perit, tidak dapat belajar dan menutup ruang kepada mereka untuk berjaya pada masa akan datang. Jadi bila Syria Care memberikan ruang dan peluang untuk belajar, sebenarnya kita sedang membina legasi anak-anak ini supaya bila mereka berjaya dengan pendidikan, mereka akan balik semula membina keluarga mereka, membina negara mereka dan mereka boleh bangkit untuk membina kehidupan yang lebih bermakna. Ini antara perkara yang saya rasa pendidikan satu perkara yang penting, dan sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, semua sumbangan yang diberikan itu, inilah tujuannya. Dan kita telah sampaikan kepada mereka nak membina supaya negara mereka, membina supaya keluarga mereka, supaya mereka ini membesar dalam keadaan yang sempurna pada masa akan datang. Ini projek ini mungkin kita katakan tidak nampak dari sudut kesan jangka masa pendek, tapi kesan jangka masa panjang kita dapat lihat satu hari nanti, insya-Allah. Dan ketika saya berada di sana, bila dia tanya anak-anak kecil, kan, Adik nak jadi apa? Saya nak jadi doktor. Masya Allah. Sebab apa? Sebab nanti saya boleh tolong untuk ubati mak saya, ayah saya, keluarga saya. Dan sebenarnya lagi, okey, adik nak jadi apa? Saya nak jadi lawyer. Sebab apa? Saya nak nanti untuk bangkit menuntut keadilan. Ya Allah. Ini adalah bagaimana cara mereka berfikir. Cuma ruang yang ada di sana sekarang sangat terhad, dan saya rasakan ini adalah ruang dan peluang kita, tuan-tuan, untuk membina saham akhirat, bantu mereka, insya-Allah. Allah Taala akan membina syurga kita nanti di sana, insya-Allah. Masya-Allah, itu dia semangat mereka, kan Ustaz, kan, doktor, kan, semangat mereka yang kita nakkan, masya-Allah. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan kepada kami usaha harapan sebenarnya, harapan doktor untuk tahun-tahun akan datang, tahun 2023 akan datang. Dan sebenarnya kalau saya lihatlah sebenarnya kadang-kadang sumbangan ni ibarat macam bermusim juga, kan. Tapi kalau boleh kita nak rakyat Malaysia membantu setiap masa, setiap saat, mereka memang memerlukan kita sentiasa. Jadi harapan Baik, Dewi dan semua penonton sekalian, kita lihat selain Palestin, Syria juga adalah salah satu bumi Syam. Okey, jika kita sensitif melihat Palestin apabila diserang, sepatutnya kita perlu ada rasa sensitiviti itu juga apabila melihat Syria dalam keadaan sekarang. Okey, sebab bumi Syam disebutkan dalam Al-Quran, alladzi barakna haulahu, iaitu bumi yang diberkati di sekelilingnya. Salah satunya adalah bumi Syam, bumi Syam yang di dalamnya terdapat Palestin, Syria, Lebanon dan sebagainya. Dan saya kalau boleh berharap, tuan-tuan dan puan sekalian, kita teruskan membantu, walaupun sumbangan ini adalah untuk rakyat di luar sana, tetapi ini adalah peranan kita. Okey, itu yang pertama. Dan Syria Care juga tidak terlepas dari sudut membantu mereka yang berada di dalam negara. Jadi kita mainkan peranan kita di dalam negara, dan pada masa yang sama, okey, kita fokus kita kepada negara-negara di luar, terutama di Syam ini, di bumi Syam ini, di Syria ini, supaya mereka satu hari nanti mereka akan bangkit semula, mereka boleh menjadi insan-insan yang berguna. Dan bila kita tengok kejayaan mereka nanti, kita akan rasa alhamdulillah, inilah hasil sumbangan aku pada hari ini. Ya, alhamdulillah, masya-Allah. Dan kepada anda semua, nombor dah tertera di kaca TV anda sekarang ini. Jadi jom sama-sama kita memberikan sumbangan untuk memberikan kehidupan seterusnya kepada mereka, kan Ustaz, kan, dalam Syria Care ini, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Azrul selaku ahli jawatankuasa Syria Care. Terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan kami, dan kepada para penonton, kita nak berehat dulu seketika, insya-Allah kita kembali lagi selepas ini.